Keajaiban sel. Teori evolusi telah dimajukan oleh Charles Darwin di pertengahan abad ke-19. Tidak seperti sekarang, zaman tersebut memperlihatkan kekurangan pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Ahli sains abad ke-19 terpaksa bekerja di dalam makmal biasa dengan menggunakan peralatan primitif. Dengan menggunakan peralatan yang ada pada masa tersebut, mustahil mereka dapat mengesan bakteria. Lagipun, para saintis masih dipengaruhi oleh banyak kepercayaan karut yang diamalkan sejak zaman pertengahan. Salah satu daripadanya ialah mempercayai bahawa hidupan mempunyai bentuk asas. Sejak zaman Aristotle lagi, kepercayaan ini menunjukkan bahawa hidupan wujud secara kebetulan, hasil pengumpulan jizim, bukan hidup dalam persekitaran yang lembab. Darwin membentuk teorinya berdasarkan kepercayaan bahawa pada asasnya, hidupan mempunyai struktur yang asas. Ahli biologi yang lain yang menerima dan membela teori Darwin bersependapat dengannya. Sebagai contoh, penyokong utama Darwinisme di Jerman, Ernst Haeckel, beranggapan bahawa sel hidup yang dilihat sebagai tumpuk hitam di bawah mikroskop ketika itu mempunyai struktur yang asas. Di dalam salah satu daripada risalahnya, beliau telah merujuk kepada sel sebagai ketulan kecil kombinasi albumin karbon. Teori evolusi adalah berdasarkan tanggapan yang sebegini. Pengasas teori evolusi seperti Haeckel, Darwin dan Huxley beranggapan bahawa hidupan mengambil bentuk mudah dan ia wujud dengan sendirinya secara kebetulan. Namun, mereka tersilap. Satu setengah abad semenjak zaman Darwin, beberapa langkah besar telah diambil dalam bidang sains dan teknologi. Para saintis telah menemui struktur sel yang dirujuk Haeckel sebagai ketulan kecil kombinasi albumin karbon. Mereka terkejut apabila mendapati bahawa ia tidaklah semudah seperti yang disangka. Sel didapati mempunyai sistem yang amat kompleks yang tidak mungkin dapat dibayangkan pada zaman Darwin. Pada hakikatnya, sejumlah besar sistem yang amat kompleks dalam hidupan sukar dijelaskan. Seorang ahli biologi molekul terkemuka, Michael Danton, telah membuat perbandingan berikut untuk menerangkan struktur sel yang sebenar. Untuk memahami realiti hidupan sebagaimana yang diperlihatkan biologi molekul, kita harus besarkan sel sebanyak 1000 juta kali sehingga selebar 20 km. Dan menyerupai kapal udara besar sebesar bandaraya London atau New York.
Kita kemudiannya akan melihat sebuah objek dengan kekompleksan yang tiada bandingannya dan dengan reka bentuk yang mudah lentur. Di permukaan sel, kita dapat melihat berjuta-juta lubang, umpama tingkap magem kapal angkasa yang besar, yang membuka dan menutup bagi membolehkan pengaliran berterusan bahan ke dalam dan keluar. Sekiranya kita memasuki salah satu daripada lubang ini, kita akan berhadapan dengan dunia yang berteknologi tinggi dengan kekompleksan yang menakjubkan. Sekarang mari kita bayangkan perbandingan kapal angkasa Profesor Denton dan lihat bagaimana kompleksnya sel tersebut. Perjalanan kita bermula dengan hormon yang mencari sel yang sesuai untuk dirinya. Apabila hormon mendekati sel, ia akan terlebih dahulu mencari pintu masuk ke dalam sel tersebut. Pintu sel sangat memilih dalam cara ia beroperasi. Setiap molekul yang berhenti di pintu diperiksa untuk memastikan sama ada ia berguna kepada sel atau tidak. Pintu tersebut hanya akan buka untuk sel yang berguna. Sekiranya bahan bahaya seperti virus cuba memasuki pintu sel, situasi akan berubah. Pintu sel akan menganalisis bahan tersebut, akan mendapatinya bahaya dan menyingkirkannya. Apabila kita memasuki sel, kita akan menyaksikan teknologi serta kekompleksan yang menakjubkan sebagaimana yang diterangkan Profesor Denton. Sebaik saja hormon memasuki pintu, ia dikawal protein khas yang menjalankan tugas seperti mana sel. Protein ini dipanggil enzim. Jika perlu, enzim akan menggunakan